نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا ورجاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dikasih Fadil Dawa Syamsul Susah Paksi, dimuliakan Fadil Ustaz Jalal bin Salim telah pun menyampaikan doa salat duha pada pagi ini. Tuan-tuan para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melimpah kurnia Allah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan kekasih-kekasihnya yang senantiasa mencari jalan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini kita telah pun mendapat doa yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Jalal. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Jalal yang telah pun setiap doa daripada kita, doa sembahyang solat duha, sembahyang duha. Mungkin sebelum kita sampai tadi kita dah pun sembahyang solat duha. Kalau belum lagi, balik saat lagi pun boleh, sebelum waktu zuhur, sebelum terbaca matahari atas kepala, kita masih boleh menunaikan solat duha. Tapi waktu yang afdal ialah sekarang ni. Lah ni cara afdal ni, masih berada dalam waktu afdal. Dalam kitab kata kadar segala matahari naik segala dalam pukul berapa, syuruk pukul berapa, 7 lebih. Pukul 8 kita kata boleh lah, 8 setengah ke 9, elok tu. Ini masa yang afdal. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Jalal tadi memberi manfaat kepada kita bersama untuk kita menjalani ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu sumbangan yang amat besar. Walaupun nampak sehelai kertas je, walaupun nampak sehelai kertas je, tapi sumbangan yang amat besar. Kerana sumbangan ini memberi peluang kepada semua orang yang terima doa ni untuk beramal. Mungkin sebelum ni kita dah sembahyang duha, tapi doa tak hafal lagi, ataupun baca doa sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita dah sampaikan doa yang dibaca oleh
para ubbad, para salihin, para ulama. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa bahaa'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana fi Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran. Apa betul ini macam ni? Mu'assiran. Boleh belaka. Wa in kana mu'assiran, dari segi i'rabnya boleh, mu'assiran boleh, mu'assaran pun boleh. Saya baca dalam buku Syekh Habib Ahmad Al-Hafiz Al-Yamani hafizahullah, dia barikan dengan mu'assaran dalam bentuk maf'ulun bih. Sekiranya rezeki itu dipayahkan. Sebab yang bagi payah ni siapa? Rezeki itu sendiri ke? Dan Allah yang bagi payah, maka mudahkan. Allah yang bagi payah, minta Allah mudahkan. Wa in kana mu'assaran, kalau rezeki itu menjadi payah, bukan dia sendiri yang bagi payah, Allah yang bagi payah. Rezeki payahlah, ya Allah permudahkan. Wa in kana mu'assaran pun boleh, wa in kana mu'assiran pun boleh, wa in kana mu'assiran pun boleh, wa yassirhu insyaallah. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Nak ibadaka asal jalan yang betul tadi. Ibadaka bukan ibadaka, bukan ibadika, maf'ulun bih. I'rab dia, atini berilah kepadaku apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tadi saudara Syamsul pun dah baca doa cara berlagu. Ada lagu kalau ni, Allahumma inna duha, macam duha, Allahumma inna duha duha'uka. Saya tak reti lah lagu. Wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Dia zaman nyanyi. Tak pula mula-mula nak apa itu menyanyi ni. Tapi jangan duk bawa menyanyi sampai bila-bila. Mula-mula nak apa payah menyanyi dulu tak apalah. Lepas tu betul dengan dia baca jamaluka tu. Tak betul pasal dia nak bagi bunyi belagu. Dia luka. Tak luka apa jadi luka? Mula-mula nak mengapai payah tak apa buat lagu. Macam budak-budak budak tadika pasti depa buat lagu. Doa makan pun berlagu, doa tidur pun berlagu. Takkan kita pun nak berlagu macam depa juga. Depa bolehlah baru nak belajar, tapi kita pun kalau baru nak belajar bolehlah berlagu-lagu. Lepas tu dah ingatnya buang lagu tu. Sebab doa makruh berlagu-lagu sampai orang kata apa, hilang dia punya rahsia doa tu, tujuan doa tu jadi hilang. Jadi lagu pula. Doa naik kenderaan pun orang buat lagu. Benda lagu doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kan? Dia buat lagu bukan yang sedap, tapi tak jadi. Ayat Quran dibuat lagu tak kena tajwid pula. Jadi orang kata apa? Main-main pula. Jadi kita tak payah tirulah hak lagu tu. Hak lagu ni boleh jagalah. Bukan ayat Quran, tapi bila kita nak berdoa, elok kita buang hak lagu tu nah. Buang. Hak lagu ni nak bagi mudah apa yang sudah, lepas tu jangan lagu dah. Sebab apa? Hak lagu ni nak bagi pemudah sampai pergi Mekah pun serupa tu jadi. Dia duduk bawah tu. Dia buat lagu juga. Ya Allah. Mai grup Indonesia buat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai macam lompat lah.
Jadi pegang tangan duyun, Rabbana atina fid dunya hasanah. Oi, doa kan buat apa? Macam berpesta pula kami duk tawa tu. Punca dia pasal apa? Pasal nak bagi boleh baca. Takut tak berhenti baca, tak ingat, tekong pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Oi, saya takut tak setuju walau gitu. Pasal apa? Hilang makna doa. Dia duk gencok depan Kaabah pula. Jadi kalau dekat nak hafal di sini boleh, jangan bawa pergi sampai sana kan. Dekat nak hafal, nak pergi mudah ingat, kot dalam rumah tu, bawah tangga tak apa lah. Dibawa pergi ke sana, tekong pun berlagu juga. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, tak apalah kan. Jadi maknanya tujuan asal berdoa tu hilang. Lafaz doa tu hilang, dia tak jadi bentuk doa. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Jalal tadi. Tuan-tuan balik simpan elok. Kalau boleh kita setiap bagi ke anak cucu lagi, pahala Ustaz Jalal sampai. Pahala saya tumpang sikit, pasal apa tolong tuai sikit hak Ustaz Jalal ni. Nampak tolong kita setiap. Foto set seorang 10, bagi kat 10 orang pula, tulis bawah tu kita set lagi seorang 10, esok rezeki murah. Tu jadi karut lega lah. Jadi surat perantai pula. Rezeki murah pasal apa? Kita berdoa minta pada Allah. Bayang duha memang di antara nak bagi rezeki kita murah, luas rezeki maknanya. Sebab dalam doa ni pun minta rezeki. Ada satu lagi tambahan, lain kali lah nak habaq je dulu. Dalam bacaan doa dalam kitab doa Syekh Habib Umar bin Salim, dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa hab lana min rizqikal halal at-tayyib al-mubarak ma tasunu bihi wujuhana 'an at-ta'arrud li ahadin min khalqik waj'al lana Allahumma ilayhi tariqan sahlan min ghairi ta'bin wala nasabin wala minnatin wa tab'ah وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan baik buka buku selawat. Tuan-tuan beli buku selawat, fadilat selawat tu ada di belakang selawat ni. Selawat murah rezeki. Selawat murah rezeki. Jadi Habib Umar dia sambung dengan doa ni, doa sembahyang duha ni sambung dengan selawat tu. Selawat tu selawat murah rezeki. Sesuai dengan sembahyang duha. Nak cantik lagi, kalau rajin tambah lagi, ni ekstra tambahan. Bacalah surah Al-Waqi'ah. Baca suratul Waqi'ah. Siapa yang hafaz surah Waqi'ah, baca pula dalam sembahyang duha, lagi bagus lah. Tak apa, lepas sembahyang duha baca doa ni, ataupun baca surah Waqi'ah dulu, lepas tu baca doa ni pun boleh. Mana dulu pun boleh. Baca surah Waqi'ah juga di antara surah yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Orang yang membaca surah Waqi'ah, dia tidak akan apa perdana, dia tak akan jadi susah. Allah luaskan rezekinya insya-Allah. Jadi saya tambah lagi surah Waqi'ah. Dan ada pula doa surah Waqi'ah, panjang cerita dia. Kan? Surah Waqi'ah saya pun tak hafal. Tapi ada dalam kitab. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab-kitab yang ada jual. Dan boleh talaqi dengan orang yang boleh membaca dengan baik. Tuan-tuan nak baca doa ni ada kitab, tapi biarlah mendengar bacaan itu secara musyafahah daripada guru yang boleh membetulkan bacaan kita. Jadi kita dah dapat dah talaqi musyafahah daripada Ustaz Jalal tadi, alhamdulillah. Jadi Ustaz Jalal dah bagi jazah lah kot tadi. Nanti lain kali kita minta Ustaz Jalal bagi jazah lah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim sekalian, doa tu lekat kat dinding. Itu jangan lekat saja dinding yang baca.
kita yang baca. Lepas sembahyang tu kita letak dekat dinding hati kita nak sembahyang sunat tu. Letak situ, kalau boleh buat dalam frame cantik je. Baca. Kalau setahun baca takkan tak boleh ingat kot. Hari-hari baca setahun boleh ingat kan. Tapi Yasin baca tak minggu tak ingat pun oh. Makan semut banyak. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita dapat amalkan. Kalau boleh buat setiap hari. Jangan tinggal sembahyang duha. Boleh buat 2 pun jadi dah. Nak buat banyak, buat pergi jadi 8 kalau boleh. Banyak. 8 2, 4, 6, 8. Tuan-tuan, orang tak mengaji ni kalau pergi Mekah tak tahu sembahyang duha. Ini cerita betul ya? Bukan nak kata kat orang. Nak kata kat orang tak sebut nama tak apa. Orang. Bila orang bagi taklimat sembahyang ni, sembahyang duha. Kita pergi Mekah ni ada ceramah kan. Tuan-tuan, sembahyang duha ni kita buatlah. Bukan senang kita nak sembahyang duha dalam Masjidil Haram dapat 100,000 pahala. Bahkan jumhur ulama mengatakan bukan hanya dalam Masjidil Haram, di tanah haram tu pun dah dapat walaupun sembahyang di hotel. Jumhur kata 100,000. Tapi dah kita pergi dah masuk dah sembahyang dalam masjid. Ada kawan jampu sembahyang bukan sembahyang hari raya kan, sembahyang duha. Bukan sembahyang raya kan, sembahyang duha. Maknanya dia ingat sembahyang sunat Aidil Adha. Dia bunyi ha, dia kata sembahyang duha hari raya. Dia kata ustaz ni silap lah, bukan sembahyang. Pasal apa sembahyang hari raya dia buat hari-hari? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Awak di Mekah lagu tu kah? Sebelum sembahyang duha, sembahyang Adha hari raya 10 bulan tu kita boleh buat dulu kah? Tu dia. Pasal tak mengaji dipaksi lah tu. Jadi peringatan tuan-tuan, sembahyang sunat ni, kalau tuan-tuan yang akan mengerjakan umrah ke haji ke, sama ada yang pernah pergi ataupun belum, jangan kita abaikan sembahyang sunat ni banyak. Sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang apa ni. Jadi alhamdulillah. Jadi minta lepas ni Ustaz Jalal tambah lagi dengan doa-doa lain, banyak lagi doa. Doa sembahyang duha dapat dah, esok doa sembahyang hajat, doa sembahyang tasbih. Doa sembahyang apa lagi banyak lagi lah. Jadi hafal ni dulu, Ustaz Jalal akan test korang surah, habis hafal semua baru boleh bagi doa lain. Insya-Allah. Baik. Jadi kita pindah kepada kitab kita. Saya pun lupa dah berhenti kat mana hari tu. Surah 43. Ya. Surah 42 lah. Mana? Wa nahnu lahu muslimun. Baik, sampai situ kita ambil, kita sambung insya-Allah. Kita ambil atas sikit. Kita ambil 42 tu di tengah qulu amanna billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kalau kita tak pernah baca Quran lagi minggu ni, hari ni kita baca sekali. No? Kurang-kurang seminggu sekali. Baik. Kalau boleh hari-hari. Baik. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kita sambung ayat dulu, no? Ayat dulu kita baca qulu. Kata oleh kamu hai sekalian mukmin, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Telah beriman kami dengan Allah dan barang yang diturun kepada kami daripada Quran. Tidak. Allah Ta'ala suruh orang beriman ni, dia kena nyatakan keimanan dia. Orang beriman, dia kena nyatakan keimanan dia. Dia kena sebut. Jangan kata aku beriman dalam hati, mulut takut nak kata aku beriman. Tak. Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Orang beriman, dia kena kata qulu, kata. Jangan takut nak kata kami ini beriman. Nyatakan keimanan kita. Amanna billah, telah beriman kami dengan Allah dan barang yang diturun kepada kami. Apa dia? Quran. Beriman menyatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Quran ni kena beriman dulu, bukan baca dulu. Sebab ada orang baca Quran tapi tak beriman. Baca Quran tapi tak percaya. Baca Quran hari-hari, duduk di Mekah lah. Di Mekah banyak orang di Mekah. Baca Quran, khatam Quran 2-3 kali. Tapi bila pergi melawat di Jabal Rahmah, ada orang kulit hitam, orang Afrika minta sedekah lah. Banyak atas bukit tu. Lepas tu ada anak dia tangan kudung, budak kecil umur 6 tahun 7 tahun bagi minta sedekah. Mak dia tunggu belah atas. Anak 4-5 orang duduk atas tangga. Kita lalu nak pergi Jabal Rahmah tu, kita nak pergi doa bagi bertemu jodoh. Dia nak minta sedekah kat kita lah. Ada yang memang kudung sebelah, kudung dua belah, kudung jari, kudung lengan. Anak-anak orang kulit hitam perempuan lagi tidur atas, panas terik dia boleh tidur. Sebab dia sejak daripada kecil lagi mak dia latih tak pada dalam ni lagi dah minta sedekah.
sampai 6-7 tahun tak ada masalah, tidur kata tu. Ada yang dia pakai tudung, dia bubuh siku ya. Nampak badan kudung dia bodoh tu. Dia ikat nampak kepala siku ya. Pakai tudung tu. Ali Baba. Minta juga. Bukan nak cerita apa tu. Depa dah nak buat macam mana dah macam tu. Kita bagilah sedekah. Walaupun macam tu jangan duk kata macam-macam. Bagilah, nak bagi tak mau bagi sudah. Tapi masalah yang saya nak cerita ni, baca Quran hari-hari ni tapi tak percaya ke Quran. Ada orang bila tengok lagu tu, dia naik atas bas. Baru sudah tadi ni pergi Jabal Rahmah, dia tengok. Dia kata apa? Ni saya dengar saya sendiri. Orang perempuan tak mengaji paksi. Dia kata apa? Seorang kata, kesian no, udung habis tangan dia. Seorang lagi nyampuk, dia kata, itulah yang kerajaan Malaysia tak mau dah buat hudud tu. Dia, itulah kerajaan Malaysia tak mau buat hudud tu. Habis udung tangan. Nak cari makan pun susah. Tadi baru khatam Quran ya, dalam Masjidil Haram, tiba-tiba naik Jabal Rahmah, habis iman dia. Pasal apa? Dia duk bayangkan, dia kata hudud tak elok. Tengok budak kudung tangan, dia kata ni pasal hudud. Sedangkan kudung tangan tu mak dia pesiang ke siapa siang tak tahu. Takkan umur 6 tahun nak kena tangan, nak kena hudud telah dicuri. Pasal apa tak ngaji paksi? Baru sudah khatam Quran sembang, tapi dalam masa yang sama pertikaikan hukum hudud dan salah faham terhadap hukum hudud, pemain-main pula. Kita harap dia ni tak tahulah, dia jahil tak berti. Kita harap dia boleh balik pergi mengaji lah. Saya nak jampuk pun pasal duduk jauh tengah. Kalau duduk belakang saya betul-betul saya jampuk, jangan kata lagu tu. Tapi inilah jemaah haji. Kadang-kadang kita tak mengaji, nak pergi buat haji, rosak iman kita tengah jalan. Tu dia, wal-iyazubillah. Itu cerita sikit sebanyak tuan-tuan yang saya dapat. Saya kata benda ni kita kena jelaskan kepada jemaah haji. Nak pergi haji, tak kira lah jemaah haji ke tak haji tapi benda penting. Tapi nak pergi buat haji tu, nak buat benda yang fardu, nak bagi makbul, mabrur. Tiba-tiba dalam masa yang sama mengeluarkan kata-kata yang boleh merosakkan iman. Kalau tak rosak pun kerana jahil dia, maknanya boleh menjejaskan haji mabrur dia. Jadi tuan-tuan, kita tak mahu macam tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni amanna billah, kita beriman. Amanna, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Kita beriman dengan apa yang diturunkan daripada Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq, dan barang yang diturun kepada Nabi Ibrahim alaihi salam daripada suhuf yang 10. Suhuf yang 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan segala anak-anaknya. Nabi-nabi ini dia menerima kitab. Ada yang menerima kitab, ada yang menerima suhuf, lembaran-lembaran ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi, mempunyai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhuf dia tak besar macam kita. Kalau kita besar, Quran, Zabur, Injil, Taurat itu besar. Kitab Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi 4 buah kitab.
suhuf. Nabi Ibrahim pun terima suhuf. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Sudah. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan barang yang didatang akan Nabi Musa daripada Taurat, dan Nabi Isa daripada Injil, dan barang yang didatang segala nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu daripada segala kitab-kitab dan mukjizat. Ini kita menyatakan keimanan kita. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita tolak Zabur, aku tak percaya. Kosong iman. Aku percaya Qurannya, Zabur aku tak percaya. Tak boleh. Maknanya kita kena yakin kitab Allah kepada nabi-nabi lain diturunkan oleh Allah, dan dia adalah wahyu Allah. Dia adalah kitab yang benar, walaupun kemudiannya diselewengkan oleh pengikut mereka. Nak cari kitab Injil yang asal tak jumpa, kerana kita Injil tu diselewengkan. Nak cari Injil tak ada. Kita kata Bible tu ada lah ni. Yang kita pergi, kalau kita pergi ke hotel kan, ada Bible dalam laci mari. Bible dia pun macam Bible tu tak boleh, tak betul, dia selewengkan. Jadi kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tiada kami farak antara seorang daripada mereka itu. Apa makna farak? Bukan perok. Tiada kami farak. Nufarriqu maknanya kami bezakan. Tiada kami bezakan antara seorang daripada mereka itu. Tidak kami pecahkan, bezakan. Seperti Yahudi beriman dengan Taurat sahaja, tiada beriman dengan Injil. Orang Yahudi, mereka beza-bezakan. Mereka tolak sebahagian, beriman sebahagian. Mereka tolak Quran, dia hanya beriman dengan Taurat sahaja, tiada beriman dengan Injil dan Quran. Orang Yahudi jadi kafir. Dan seperti Nasara beriman dengan Injil sahaja, tiada beriman dengan Taurat dan Quran. Kita orang beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak beza-bezakan di antara mereka. Sebab itu orang Kristian bila dia nak masuk Islam, Kristian, dia mengucap macam mana? Tuan-tuan pernah dengar orang Kristian masuk Islam? Pernah dengar syahadah dia? Saya di Mesir dulu selalu dengar dan duduk dalam majlis mengkristiankan orang, mengkristiankan Allah, sila mengislamkan orang Kristian. Yang diislamkan oleh Al-Marhum Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah dalam masjid dia, orang Qibti yang Kristian Ortodok. Kristian Qibti ni Ortodok. Haji ni pakai jubah hitam, pakai serban hitam, jubah hitam. Saya pada awal dulu pergi saya bawa jubah hitam, jalan orang Arab perhati. Apa Arab duk perhati kat aku? Rupanya pasal pakai jubah hitam, dia panggil Kristian. Lepas tu lempak buang jubah hitam. Kita di Malaysia bukan main buat jubah hitam. Tak, jangan pakai jubah hitam di Mesir. Sebab orang Kristian Ortodok saja pakai jubah hitam. Jadi dalam majlis tu, orang Kristian yang diislamkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kat tu tak habis, ada tambah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Tambah lagi, menafikan keimanan kepada Isa sebagai Tuhan.
Sebab orang Kristian dia anggap Nabi Isa tu Tuhan. Dia kena nafi buang hak tu, baru sah Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Aku nak saksi bahawa Isa hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Allah. Dia tu cara orang Kristian yang masuk, dia nafikan. Dia. Sebab apa? Mereka orang Kristian ni dia tolak Nabi Muhammad sebagai Rasul. Beriman pada Allah tapi tolak, tak pakai lah. Baik. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya Islam sekalian. Kami baginya, bagi siapa? Bagi Allah. Wa nahnu lahu, dan kami semua ni lahu, bagi Allah, kepada Allah. Muslimun, Islam, menyerah diri. Muslim makna apa? Aslama yuslimu, Islam makna menyerah diri. Kita ni bila Islam, kita serah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh nak lawan Allah. Apa yang Allah kata betul belakang. Apa yang Allah suruh kita junjung, menjunjung kita perintah Allah. Itu baru Islam. Makna Islam menyerah diri pada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, kami serah diri. Makna serah diri ikut kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita menyatakan kita ni beriman dan kita menyerah diri. Bila serah diri pada Allah, tak komplain lah Allah. Yang duk komplain Allah tu, nama dia nama Islam, tapi sifat Islam tak ada pada dia, dia komplain. Yang ni tak betul, yang ni tak betul. Macam tadi lah, komplain. Tak elok buku kat Islam. Tak elok buku kat orang kafir. Tak boleh kan? Sedangkan Islam tu elok. Inna dina indallahil Islam. Kita kena percaya Islam tu agama yang benar, yang betul, yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika beriman mereka itu Yahudi dan Nasara dengan seumpama barang yang kamu beriman, maka sungguh telah dapat hidayah mereka itu kepada agama yang betul. Kalau orang Yahudi itu beriman seperti mana kamu beriman, maknanya mereka mengaku kebenaran Quran dan kebenaran Nabi SAW, maka barulah mereka itu jadi orang yang beriman. Sikit je orang Yahudi ni pasal tolak Nabi Muhammad SAW. Lepas ni kita akan tengok ayat-ayat tentang orang Yahudi lah. Saya pun sufaha apa semua kita cerita. Ni dia punya muqaddimah nak cerita. Yahudi dah cerita dah sebelum ni, tapi tindakan Yahudi sampai ke akhir zaman dia akan cerita lepas ni. Sebelum ni sejarah Yahudi. Banyak cerita orang Yahudi ni dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi macam-macam kan, kelebihannya Allah bagi kat mereka. Mereka sesat di tengah jalan, sesat di padang teh dan sebagainya. Tu perangai dulu. Lepas ni kita akan tengok macam mana orang-orang Yahudi zaman Nabi SAW dan perancangan-perancangan Yahudi yang akan dibuat, dan terus mereka akan merancang untuk merosakkan orang Islam. Baik. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Dan jika berpaling mereka itu daripada beriman dengan barang yang kamu beriman, maka hanya mereka itu pada khilaf menyalahi serta kamu pada agama. Maknanya kalau mereka tu berpaling daripada beriman, tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka hanya sahaja mereka itu hum fi syiqaq, pada khilaf menyalahi serta kamu pada agama. Mereka tu sengaja fi syiqaq, tak mau beriman, nak bermusuh dengan orang Islam. Jadi permusuhan kita atas dunia ni, sama ada kita ni boleh kawan ke tak boleh kawan, tengok mereka bermusuh dengan kita ke tidak. Apa dia permusuhan yang kita maknanya yang boleh, yang kena kita musuh ni kerana tak mau kepada Quran,
Mana boleh duduk sekali? Titik tolak permusuhan kita adalah berpunca daripada tidak menerima ataupun menerima Quran. Kalau terima Quran, boleh duduk sekali. Kalau tak terima Quran, tak boleh duduk sekali. Siapa pun sama ada, Yahudi ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau dia boleh terima Quran, okey. Tak boleh terima, tak okey. Jadi permusuhan kita ataupun perbalahan kita dengan Yahudi kerana mereka itu tawallau, mereka itu berpaling daripada beriman dengan Al-Quran. Fasayakfikahumullah, maka lagi memadai akan dikau akan mereka itu oleh Allah ya Muhammad. Allah Ta'ala bila cerita pasal orang Yahudi bermusuh dengan orang Islam ni, Allah Ta'ala kata maka lagi memadai akan dikau akan mereka itu oleh Allah. Apa makna dia? Allah akan memadai. Apa makna memadai? Yakfi, cukup. Apa makna cukup? Allah Ta'ala akan sekat, Allah Ta'ala akan pertahankan, Allah Ta'ala akan lindungkan orang Islam daripada gangguan orang Yahudi. Ya Muhammad akan khilaf mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala akan jaga orang Islam. Ini di antara ayat yang kita baca, ayat pertahanan, orang panggil pertahanan, ayat pelindung. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Kita baca ada Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Siapa tuan-tuan dah dapat ijazah Hizbul Bahar? Syekh Rahimuddin dah bagi dah. Tuan-tuan bagi RM4 ke RM2 ke satu naskah di masjid apa nama besar tu, Masjid Seri Empangan. Tuan-tuan dah dapat ijazah Hizbul Bahar, kan? Simpan dalam almari ke? Bagi kat cucu ke? Bila kita dapat, tuan-tuan, jangan tinggal. Ini di antara ayat yang ada dalam Hizbul Bahari Al-Imam Syadzili rahimahullah. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Allah Ta'ala akan cukupkan kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan pertahankan kamu, Allah lindung kamu daripada orang-orang Yahudi, daripada musuh kamu. Tuan-tuan kalau dah terima dah ijazah tu, Hizbul Bahar tu, bawa main sini hari Sabtu kita bakal baca. Bukan lama pun, saja ada ayat ni, fasayakfikahumullah. Kalau tak pi kita baca, kita bagi lagi. InsyaAllah saya boleh bagi ijazah cara kecil-kecil lah. Tak pi habis. Tak apa, kita persiap lagi bagi. Tak apa, kita baca di Nibun Tebay, baca Hadis Imam Nawawi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi. Apa semua tu? Hizbul Nawawi. Di sini kita baca Hizbul Bahari. Hizbul Bahar ni cerita dah. Nanti kita cerita lagi lah. Tapi ayat ni ada dalam tu. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka lagi memadai akan dikau akan mereka itu oleh Allah ya Muhammad, akan khilaf mereka itu. Allah Ta'ala jamin nak jaga Nabi Muhammad SAW, nak jaga juga pengikut Nabi Muhammad. Wa huwas sami'ul alim, dan ialah Tuhan yang amat mendengar lagi bagi segala perkataan mereka itu, lagi yang amat mengetahui dengan segala kelakuan mereka itu. Dan sungguh telah memadai Allah akan mereka itu dengan bunuh Yahudi Quraidah. Allah Ta'ala tepati janji dia. Allah tak biar orang Islam. Allah Ta'ala binasakan orang Yahudi Bani Quraidah dan hambat keluar Yahudi Nadir kepada Syam, dan taruh jizyah atas mereka itu. Taruh jizyah sudah. Mana taruh jizyah? Makna mereka kena bayar jizyah.
dihalau oleh Nabi SAW, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Pasal apa? Mereka ini lawan Nabi, ingkar perjanjian dengan Nabi SAW, merancang untuk merosakkan, menyerang Nabi. Akhir sekali Allah perintahkan Nabi halau mereka daripada kampung halaman mereka. Kalau tuan-tuan pergi Mekah lah ni, ada perkampungan Bani Quraidah yang mana ada juga di sebelah di kampung itu ada telaga, iaitulah Ka'ab al-Ashraf, ketua mereka yang dipancung oleh sahabat. Kepala ayat dimasukkan ke dalam telaga buta, bayi buta yang masih lagi ada sampai lah ni. Kampung Yahudi itu tak dikacau, tapi tak dibangunkan. Tak dikacau, tak dibangunkan. Kawasan lembah cukup subur, pokok lemak tumbuh di Madinah. Kalau tuan-tuan pergi dia kampung Yahudi, tak ada pembangunan apa, dibiak begitu, boleh tengok lembah, ada pokok tamak banyak, ada satu telaga buta, tempat kepala Ka'ab al-Ashraf, pembesar Yahudi, ketua Yahudi yang pancung kepala dia. Boleh tengok tuan-tuan, boleh pergi tengok, tapi tak ada lah dia buat telaga ni cantik, tak ada. Dia biar begitu ada lah. Batu-batu hak lama tu ada, rumah-rumah yang roboh tu ada. Tapi malangnya, sayangnya tuan-tuan, rumah Sayyidina Umar, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Muawiyah, rumah Siti Khadijah hanya boleh pijak ya tuan-tuan. Tak mana rumah Siti Khadijah? Yang Siti Khadijah hidup dengan Nabi SAW di Mekah di mana? Tuan-tuan pergi sebelah. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, tengok bayangkan Sa'i, Safa, Marwah, belah Marwah. Tuan-tuan keluar pintu belah Marwah, nak pergi ke Suqul Lail. Sebelum milik ayat tandas, sebelum tandas yang naik tinggi tu, dia buat orang lama-lama ni, dia sayang juga tempat Siti Khadijah tu. Dia buat buh mozaik tu, tang tu blank sikit, dia penat tinggi sikit. Tuan-tuan boleh pijak tang tu. Dia orang lama saya bawa jemaah ni tahun ni. Inilah tempat Siti Khadijah, rumah Siti Khadijah. Tak ada apa mozaik dah. Lapangan luar tu dia pun penat sikit, bagi nampak biasa sikit. Itu rumah Siti. Apa salahnya tuan-tuan kalau tinggal datang tu rumah Siti Khadijah? Saudara, yang masih tinggal lagi hanya satu aja, iaitulah maktabah, tempat kelahiran Nabi SAW, tutup khanah perpustakaan itu yang tinggal lagi. Itu pun tak boleh masuk dalam tu. Boleh tahu inilah rumah tempat Nabi lahir dulu. Batu yang pernah bagi salam pada Nabi SAW, yang bila Nabi lalu, Assalamualaikum ya Rasulullah, padahal Nabi belum dilantik jadi Rasul. Nabi lalu kawasan tu, batu bukit bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu tu tak ada dah, dijadikan bilik air. Kita pergi lalu kawasan bilik air, bagilah salam. Kita pergi tang tu, ni tempat batu bagi salam. Hanya tahu begitu. Kalau orang-orang ada cerita ni Habib mati, tak ada siapa tahu dah. Tak tinggal batu. Jabal Qubur seekor Habib buat usaha. Rumah Muawiyah bawah jambatan. Rumah Muawiyah dekat dengan Marwah bawah jambatan. Tak ada apa bawah jambatan ni. Ni dulu lah rumah Muawiyah. Memanglah kalau kita nak tinggal semua pakai tak buat pembangunan dah, takkan nak buat rumah Siti Khadijah, rumah-rumah penting. Kalau boleh kita jaga pokok dan terang. Jadi itulah yang berlaku di Mekah. Perkampungan Yahudi dibiarkan, walaupun tak dibangunkan, dibiarkan. Boleh kita tengok ni kampung Yahudi. Pasal apa? Dia kata apa? Kampung Yahudi, tak orang Islam ni tak ada pergi gosok apa. Kau nak pergi lumuk apa di pokok kurma tu, pergi gosok buah kat muka, tak ada siapa nak buat bid'ah dia lah. Tapi hak tempat orang Islam pergi gosok apa semua, awak tak buang kat buah tu, kat buah buang gosok. Makan boleh tak buang, makan boleh buang gosok. Nak kira orang gosok.
Kan? Tu dah. Tapi memang musim haji dia buang kelambu Kaabah, dia penat pasal apa? Takut puak-puak tu gunting. Dia gunting ambil kelambu Kaabah. Balik buat-buat. Kacau juga buat tu pun. Baik. Masuk dalam perkuburan Baqi' tak ada nama. Nabi tak mana kubur Sayyidina Uthman tak tahu. Tak ada nama apa satu. Pasal apa? Nanti orang buat bid'ah minta tak kubur. Siapa nak minta tak kubur? Kita nak tahu lah pilih kubur.